أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما مستقيما وهداية للصواب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق الله مولانا العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته firman Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا إلى آخر الآية. Jadi sebagaimana maklum pada minggu yang telah lepas, sebagaimana kita maklum bahwasanya orang al-Yahud dan juga orang an-Nasara dan juga orang muslimin setengah-setengahnya pakai ada dakwa masing-masing, pakai ada bermegah-megah kata dia lah ahli syurga, dia lah lepas daripada neraka. Maka di situlah Allah Subhanahu wa taala pun cerita, Allah Taala pun berfirman, surga Allah Subhanahu wa taala ni Allah Taala tak ada duk sedia bagi siapa-siapa hok duk cita-cita saja. Surga Tuhan ni Allah Ta'ala tak ada duk cedek, Allah Ta'ala tak ada duk sedia ni bagi mereka duk cita-cita saja dak. Duk cita-cita saja nak masuk syurga tapi tak ada buat apa sekarang habuk tu. Tu Allah Ta'ala tak ada cedek syurga baginya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ni duk sedia duk cedek syurga ni bagi siapa ni? Ialah bagi mana-mana mereka yang beriman
dan beramal dan ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka syurga milik mereka lah. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah, siapa-siapa yang beramal akan amalan yang soleh dan ikhlas dia dalam amalan, maka syurga jadi milik dia. Tu di antara mereka yang mustahak, mereka yang layak untuk mencapaikan cita-cita, yakni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dak cita-cita saja nak ke syurga tapi tak beriman, tak beramal, maka tak boleh. Tu di antara nah. Kemudian maka sambungnya daripada tu nah, firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala kata, wa man ahsanu dina, dan tiada seorang, dan tiada seorang yang terlebih ahsan, yang terlebih elok agama ni. Tak ada seorang pun, tak ada siapa dia pun yang terlebih elok agama mimman aslama wajhahu lillah, daripada mereka seorang tu yang berserah ia mereka akan mukanya ni, akan dirinya mereka bagi Allah, ini akan Allah semata-mata. Ni dia yang paling baik, nak lebih daripada mereka yang beragama yang dia tu semata-mata berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia mereka ni muwahhid, yang mengesah ini akan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kerana agama ni pakar-pakar ada dakwah. Ada kawan tu kata agama dia lah betulnya, kawan ni pun dakwa kata agama dia lah betulnya. Maka di situlah agama yang paling baik, agama yang dilaku oleh Allah, agama yang betul di sisi Allah ialah mana-mana agama yang mereka yang dia berserah diri kepada Allah dan dia mentauhid, dia beriman kepada Allah Taala satu ya. Patut teracik tengok dalam banyak-banyak agama tu, agama mana hak pasal itu? Agama mana hak pasal mengesahkan Allah, tak ada Tuhan lain selain daripada Allah, dan agama pasal serah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak pasal harap kepada Allah, serah diri kepada Allah, hak pasal aslam. Dia mimman aslama wajhahu lillah. Tak ada agama mana-mana pun nak lebih baik, nak lebih molek daripada agama mereka yang dia berserah bulat dia semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agama mana? Tak lain tak bukan dah. Nah, maka tengok di lapar apa kita reti dah. Ngakan aslam tu mana serah. Lepas tu agama mana pasal serah ni? Aslama yuslimu Islam. Islam tu mana serah. Sabit orang Islam sungguh dia serah kepada Allah, dia tawakal kepada Allah, dia takwa, lepas tu tawakal. Wa may yattaqillah, lepas tu wa may yatawakkal 'ala Allah. Tak itu ke dalam ayat 1000 dina tu, wa may yattaqillah, dan siapa-siapa yang takut akan Allah, orang ni Allah Taala jamin. Siapa-siapa yang takut ke Allah, orang ni ya ja'allahu makhraja, Allah Ta'ala menjadikan baginya jalan keluar. Orang tu tak sumak, orang tu tak terkat, orang tu balah-balah mana pun mitang Maka makhraj, tempat jalan keluar yang kita nak sungguh-sungguh ialah jalan keluar kita lepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Hak ni lah kita nak sekali. Sebab itulah ayat lain Allah Ta'ala sebut wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kamu dengan kerana sebaik-baik bekal untuk kita nak jumpa dengan Allah. Tak ada lain tak bukan dah. Gapo dia? Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal ialah takwa, yakni takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu dia tu. Kalau kita nak kecek bab takwa ni panggil. Cuma nak bagi tahu gapo ni? Orang tak kalau dia takwa kepada Allah, lazim daripada dia takwa, orang tu tawakal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yatawakkal 'ala Allah. Dia ni.
lazim daripada dia takwa, dia tawakal, dia tawakul, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu di antara nah. Maka aslama yuslimu Islam tu yang mana serah dah. Dia serah ke orang lebih tu ya selamat. Dia serah selamat. Tak itu. Tak serah tak selamat. Serah selamat. Pas serah siapa? Serah Tuhan. Tak selamat kan? No, serah Tuhan. Kalau serah ke orang jahat, itu jalan dua, tak selamat. Serah ke orang tak molek, tak selamat. Ni serah Tuhan. Panak tak selamat ke mana dah serah Tuhan? Sabit Islam tu satu makna lagi selamat. Assalamualaikum, selamat di atas kamu. Pak kita orang Islam ni pasal serah. Serah siapa? Serah ke Allah. Pak apabila kita serah kepada Allah, maka jalan mana kita tak selamat apabila kita serah kepada Allah. Tu. Sabit ayat kata, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa-siapa yang berserah diri, yang tawakal kepada Allah, orang tu memada dia dengan Tuhan. Yang ni semua Allah Ta'ala nak cara dia. Kalau sebetul-betul sebenar-benar dia tawakal, dia serah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu dia nah. Bismillah. Jadi di sini no ya kan ni. Tak ada dah seorang yang terlebih elok agama daripada mereka yang berserah. Ia mereka akan mukanya, yakni akan dirinya. Min itlaqil juz wa iradatil kulli. Ya serah diri dia ni bagi Allah ni akan Allah semata-mata. Serah Tuhan. Hadiah dia serah ke Allah. Tak itu. Lebih-lebih lagi kita ni benar berlaku kama dia lepas mati. Allah serah Tuhan semua dah. Dunia akhirat dua-dua kena serah Tuhan. Lebih-lebih lagi akhirat. Ya Allah, apabila aku mati, apabila aku pejam mata, apabila aku meninggal dunia, apa nak berlaku di atasku lepas pada mati le kubur, ku serah ke-Mu ya Allah. Apabila nak berlaku di atasku di pada masa, aku serah kepada Engkau ya Allah. Apabila aku nak titi sirat, aku serah kepada Engkau ya Allah. Maka tepat hujung jatuhku ya Allah, nak serga ke nak dengan aku serah kepada-Mu ya Allah. Maka mudah-mudahan dengan sebab aku serah kepada Engkau ya Allah, maka ku selamat daripada segala-gala ya Allah. Le kubur ku selamat, di pada masa aku selamat, titi sirat aku selamat, daripada neraka pun aku selamat ya Allah. Tu di antara Allahu Rabbi ya Karim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tu di antara dan ia mereka yang muwahhid, yakni yang mengesahkan Allah. Dia mengesahkan Allah Taala satu saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kita baca semua tu. Qul kata olehmu ya Muhammad, Allahu ahad, Allah satu ya. Lepas tu Allahus samad, Allah Taala lah tempat kita tupu. Allah Taala lah tempat kita tupai. Allah Taala lah segala-galanya. Maka kita tawakal, kita serah kepada dia seorang, maka kena dah. Tu dia ni. Allahu Rabbi, Masya Allah wa Masya Allah. Sahabat Allah, begitu indahnya, begitu bahagianya, begitu lebihnya bagi mereka yang hatinya senantiasa duduk dengan Tuhan. Allah lebih. Lebih. Begitu lebih, begitu indah, begitu bahagianya bagi mana-mana hamba yang hati dia tu senantiasa duduk dengan Tuhan. Hati dia tu semata-mata duduk dengan Allah Ta'ala semata-mata. Tak itu Allah begitu bahagianya. Kita orang cuma, kita orang tak bersih ni, gayak kelabu, ya kelewat, macam-macam lah. Maka orang yang hati dia nak duduk dengan Tuhan, hati bersih. Sebab Allah Ta'ala ni bersih. Allah Ta'ala ni bukan cuma Allah Ta'ala ni maha suci. Allah Ta'ala ni maha suci daripada segala sifat kekurangan. Maka hati-hati yang dapat untuk mengingati Allah daripada hati-hati yang bersih. Kalau hati kita ni cuma, hati kita ni kotor ni, maka payahlah untuk kita nak mengingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang hati bersih, orang hati cuci, kodok dengan Tuhan. Masya Allah wa Masya Allah. Itu dia. Nah, Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, kama dia pula
wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan ikut iyo mereka ni akan agama Nabi Ibrahim. Dia turut agama Nabi Ibrahim. Ya agama Nabi Ibrahim, tak ada siapa dia yang membantah akan agama Nabi Ibrahim. Bahkan pakat duk dakwa kata Ibrahim tu serupa dengan agama dia. Orang Yahudi kata Ibrahim tu agama Yahudi. Orang Nasara kata Ibrahim tu agama Nasara. Walaha Nabi Ibrahim tu agama gapo Ibrahim ni? Nabi Ibrahim yang muwafakat bagi agama Islam. Ibrahim tu agama Islam. Tu Nabi Ibrahim tu. Tapi dia dakwa macam-macam. Ngakana ya tok kita saya pecah mai ko Ibrahim lah ko. Ya Nabi Ibrahim ni, dia isteri dia dua ke. Satunya Siti Sarah, yang keduanya Siti Hajar. Maka hok bertali kok daripada Siti Hajar ni ialah tubai anaknya Nabi Ismail. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ia bertali ke Nabi Ismail ni. Maka satu lagi ialah Siti Sarah. Maka Siti Sarah ni dapat melahirkan anak ialah Nabi Ishaq. Maka bertali ke Nabi Ishaq ni lah banyak di kalangan Nabi Bani Israel. Jadi asal orang kata yo mari ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam ya bini dua ke. Yang pertama bini dia Siti Sarah. Yang kedua Siti Hajar. Maka dengan Siti Sarah boleh anak nama Ishaq. Dengan Nabi Ibrahim, dengan Siti Hajar boleh anak ialah Nabi Ismail. Nak tahu itu? Kama dia bertali ke Nabi Ishaq. Tubiknya Nabi Musa, Nabi tu, Nabi semua, Nabi Harun, Nabi kata tu, semua kok pasal Nabi Yakub semua tu. Nabi Yakub, Nabi gapo semua belaka tu, orang panggil Bani Israel belaka. Maka do tak lama di hujung-hujung, maka Allah Taala bakit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia tu. Jadi Yahudi Nasara tu timur ke celah-celah tu, ya timur ke celah-celah kama dia pada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim pada asal tu agama Islam. Belum pada Yahudi Nasara tu agama Islam dulu dah mari dah. Maka di celah-celah tu yang mana dibawa oleh Nabi Musa ialah agama Yahudi. Dan mana agama yang dibawa oleh Nabi Isa dikatakan agama Nasara. Ya asal agama Yahudi, agama Nasara ni betul dua. Tapi di akhir-akhir tu dia mau ubah kitab tu lah jadi rusak agama. Yahudi itu mana hidayah. Agama jadi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Patu Nasara tu nusrah, pertolongan daripada Allah. Tapi apabila dia mau gi ke, dia mau gi ukar. Kitab Taurat dia mau gi ubah. Kitab Injil dia mau gi ubah. Maka di situlah punah agama orang panggil. Tak itu. Agama Yahudi ialah berpegang dengan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Agama Nasara ialah berpegang dengan kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka di situlah tak kala dia mau ubah, dia mau gapo, jadi punah habis agama wal iazabillah. Maka di situ di hujung-hujung ni Allah Taala bakit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawa kitab Al-Quran yang beragama Islam. Maka tiba-tiba dia kata Islam ni tak betul, Islam ni tak benar. Hak benarnya agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Bah nak tanya, Ibrahim tu agama apa? Agama Islam. Tu agama Islam. Sebab Ibrahim tu ia muafakat dengan agama Islam. Tu dia ni. La ayat apa sebut? Inna dina indallahil Islam. Sesungguh agama yang dilaku yang diredai yang di sisi Allah ialah agama Islam. Allah sahabat kita ni muju. Allah Taala pilih kita ini seorang hamba, seorang manusia yang beragama Islam. Sahabat orang tua-tua dulu Allah tak berhenti baca di lepas maya ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima hingga akhir. Lah ni tak ada berlaku lah ni. Jadi gaduh berlaku lah ni, tak ada. Buat apa tak tahu. Jadi tak ada berlaku hak tu, tak ada hak ni, tak ada hak panjang-panjang nyekutek rekah habis lah ni.
Hak rekah tengok lagi hak dak langsung tu. Hak rekah tengok lagi hak dak langsung. Jameh itu tu wiri hidup. Jameh itu tu wiri hidup. Lani Allahu Rabbi. Tanah hidup mana dah wiri rekah-rekah. Rekah-rekah. Dulu wasbah kita ingat 100 hutang. Lah ni tinggal 33 dah. Ya tahu malah ngatek ya. Pandai je jual. Buat 100 bila tak seru. Buat 33. Hak 33 tu pun lah ni tinggal sebelah dah ada. Wasbah sebelah hutang dah lah ni. Ha kan? Buat 33 baca tak seru. Dulu 100 hutang wasbah dengan tok email, dengan tok kotek, tok bila, dengan janggut dah lah kau sebenarnya. Yang begitu tak itu. Dulu ngatain lah ni pada 33 hutang tu baca tak seru. Allahu Rabbi ya Karim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tu dia tu. Ning agama Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, agama Islam. Nah, dia dengan Nabi Ismail lah, doa Baitillah buat gapo. Mula-mula ada tamu ke bumi lah. Masjid Baitillah yang remkah nu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka. Nah, ilah masjid Haramkah. Lepas tu masjid Masjid Aqsa, lepas tu Masjid Quba, lepas tu Masjid Madinatul Munawwarah. Itu dia habis situ. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan ikut ia mereka akan agama Nabi Ibrahim yang muwafaqah, yang membetuli, yang serupa bagi akan agama Islam. Itu dia. Lagi pula hanifan, cenderung daripada sekalian agama-agama kepada agama Islam. Itulah agama yang hanif, agama yang betul sungguh. Agama yang betul sungguh, yang hanifan sungguh, ialah agama mana yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Maka agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim ialah agama Islam. Sabit kita ni mujur, kita ni orang Islam. Apabila kita ni ada Islam, kita orang panggil Muslim. Apabila kita ni ada iman, kita orang panggil mukmin. Apabila kita ni ada ihsan, kita orang panggil muhsin. Sabit agama kita ni kena sempurna 3 perkara. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Sabit kita ngaji pun 3 ilmu yang kita kena belajar. Hak ni fardu ain, nak orang kena pandai. Kalau siapa dia mati tak erti 3 ilmu ni, orang tu masalah. Kalau siapa dia mati masuk lebih kubur ni, dia ada ilmu usul, ada ilmu fiqh, ada ilmu tasawuf, orang tu mati dia masya-Allah. Kalau siapa dia mati tak ada ilmu usul, tak ada ilmu fiqh, tak ada ilmu tasawuf, orang tu mati dia masalah. Pak kita nak mana masya-Allah dengan masalah? Tak serupa dua tu belah tu. Kita nak mana? Mati kita masya-Allah dengan mati kita masalah. Orang mati molek masya-Allah, masya-Allah. Orang mati tak molek masalah. Sabih timuh bau-bau dia mulut celefik le gapo ni ada seorang timen tengah-tengah dia semaya Jumaat. Nak sujud mati dalam semaya, masya-Allah wa masya-Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Begitu baik, begitu indah, begitu comelnya saat dia mati. Allah zuhir moleknya, mudah-mudahan dia dapat diredai oleh Allah. Masya-Allah, moleknya dia mati. Tengah-tengah dia menghadap Allah, tengah-tengah dia semaya, nak sujud ke Allah, tiba-tiba pergi mati, Allah Taala cabut roh dia tu pada masa tu. Orang paling mati molek, masya-Allah. Tak ada dah. Yang paling mulia rupa yang Allah Taala paling berkenan kita hamba dengan Allah ialah masa kita sujud. Tak ada dah. Dalam semua kelakuan kita jadi manusia ni, orang panggil kelakuan yang Allah Ta'ala paling suka ialah kelakuan sujud. Maka begitu indah, begitu moleknya apabila seorang manusia pergi mati tengah-tengah duk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabit kita ni berdoa lah, kata ya Allah, wi matilah aku tengah-tengah duk sujud ya Allah, amin insya-Allah ni. Molek sabit amal ingat satu cerita weh. Ada satu cerita nak ayat ni. Lagi ke kita lagi cerita ustaz. Ada satu cerita sebut dalam kitab, ada seorang tu dia tinggal kampung tempat dia pergi kepada satu pulau di tengah laut. Dia pergi di satu pulau di tengah laut,
tiba-tiba dia buat amal situ. Kecil muda-muda dia nak zahid, nak zuhud, nak lepas daripada semua manusia ni, seolah dia dengan Tuhan ya. Dia pergi buat amal di tengah-tengah pula, lepas tu di atas pula tu ada pohon jelima sepahang. Ada pohon jelima sepahang, maka dia duk makan buah jelima tu. Tu makan dia tu. Duk makan buah jelima, lepas tu makan air. Air dia jadi pula dah. Makan air di tepi pula, makan buah jelima, pohon jelima tu. Maka balas tu lah kehidupan dia duk makan dia. Maka dia ni berzikir tak berhenti, wa amal tak berhenti, kau wa amal tu. Maka seorang abid tadi tu, dia nak kali dia sujud, dia minta dengan Tuhan ni 3 kali. Dia minta dengan Tuhan. Masa dia sujud kepada Allah, dia minta dengan Tuhan ni 3 kali. Mana 3 kali? Yang pertama ialah dia minta ni, dia minta apabila dia wafat, apabila dia mati, dia minta oleh Allah Subhanahu wa taala tu ditarik, dicabut nyawa dia tu masa dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu masa you amal tak pula tu bukan setahun dua tu, lagi kita sebut tak salah sampai 500 tahun dia dah buat. Maka masa dia sujud, dia minta 3 perkara. Yang pertama dia minta nak mati tengah-tengah duk sujud. Apabila tengah-tengah duk sujud semaya, minta oleh Allah Ta'ala ambil nyawa teka duk sujud tu. So, dan yang kedua, dia minta dengan Tuhan. Apabila sudah siap dia mati ni, dia minta tambah jasad dia dimakan oleh ulat. Ya golek kita dia mati hanya orang di ulat habis. Tapi yang minta dengan Allah, jasad dia tu hulak tak makan jasad dia. Tu yang dua. Dan yang ketiga dia minta, apabila dia bakit di pada masa besok, bakit pun dengan hak kerana duk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu seorang abid yang beramal pada masa tu. Dia minta dengan Allah Taala 3 perkara. Tu dia tu sabit. Ya orang wali dulu-dulu, orang abid dulu-dulu tu, ya adalah 2-3 perkara dia nak sungguh-sungguh. Pas kita ramai-ramai ada ke tak? Hak kita istiqamah nak kali kita sujud, adalah benda kita nak. Ada ke tak? Tak ada nak nama kita dengan Tuhan ni. Sudah kerja lah. Serah sungguh dah. Pakai ikut Tuhan lah. Ini dia ni. Maka seorang abid ni, mula-mula dia minta gapo ni? Minta wi Allah Ta'ala cabut nyawa dia masa dia duk sujud. Yang kedua, tak kala dia mati, maka hulak gapo, bangkai gapo, semua binatang-binatang tak mari makan mayat dia. Dan yang ketiga, apabila bakit di pada masa ni, maka bakit dengan hal keadaan duk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 perkara dia minta, Allah Ta'ala makbul belaka. Allah Ta'ala terima belaka. Masa dia wafat, tengah-tengah duk sujud. Apabila dia mati, maka mayat dia tak dimakan oleh ulat, tak makan oleh binatang. Dan apabila dia bangkit di pada masa, maka dibangkit dengan hal keadaan dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni dia duk minta sama dia dengan Tuhan. Sampai kita ada gapo yang kita nak, kita minta lah kepada Allah. Minta lebih-lebih lagi di hari ni, kita duduk di bulan Syaban ni, hak kita nak benar-benar minta widai Ramadan. Kau nak menang lolon. Kalau tanya lolon ni, gapo kita nak menang lolon ni? Duk tergambar ke Ramadan tak tahu. Kau nak benar lolon ni, takut pergi mati tak ada jumpa dengan Ramadan. Sabit Nabi ajar doa dirajak lagi dah. Minta berkat dirajak. Lepas tu bulan Syaban ni. Wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Hak kita nak menang-menang ni ialah minta widai berjumpa dengan bulan Ramadan al-Mubarak. Hak kita takut sekali tahun depan tu takut tak ada. Tahun ni tu berasa-berasa supaya nak ada. Tapi kalau nak mati pun ada juga. Dia nak mati tak lama, tak ada sekai nak mati ni. Tak nak ambil nama, tak nak sekai, tak nak perkabat bercacau nak mati. Sedar ya. Siapa masa pak tak ada kira dah. Allahu Rabbi ya Karim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tu dia tu. Jadi nak bagi tahu gapo ni? Agama yang sebenar ialah agama Islam. Maka dalam kehidupan kita 3 tu, Islam, iman, ihsan. 3 tu.
Sabit ulama wak kita wajib kena ngaji 3 ilmu. Ilmu usul, isyarat iman. Ilmu fiqh, isyarat Islam. Ilmu tasawuf, isyarat ihsan. 3 tu, iman, Islam, ihsan. Ngaji ilmu tauhid, ngaji ilmu usul, ngaji ilmu kalam. Hal ni untuk kita nak kenal Allah, nak mengesahkan Allah, nak faham apa sifat-sifat kesempurnaan di zat Allah Subhanahu wa taala. Hal tu ngaji usul. Usul ni mati pak usul lalu dah. Pak kita mati le kubur. Man rabbuka? Siapa Tuhan engkau? Usul lalu dah. Pak kalau duduk tah dunia kita tak mengaji langsung nak jawab tak leh. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Pak kalau duduk tah dunia sifat-sifat nabi kita tak belajar nak jawab tak leh. Wa ma kiblatuka? Apa kiblatmu? Kalau duduk tah dunia kita tak semaya nak jawab tak leh. Pas semaya tu ilmu fiqh. Napa lagi tu? Masa duduk tah dunia ni, apa mana kiblatmu? Mana kiblatmu? Nak jawab kan? Al-Ka'batu kiblati. Kaabah tu kiblat kita. Tak itu. Maka Kaabah kalau kita tak biasa semaya, tak biasa mengadap Kaabah, tak biasa mengadap le jatuh nak jawab tak leh. Ni dia ni. Patut man imamuka? Siapa imam engkau? Siapa imam kamu? Al-Quran imami. Al-Quran Quranlah tepah kita turut dia masa duduk tah dunia ni. Hak ni benar-benar le kubur yang muka nakik akan tanya kita. Man imamuka? Siapa imam engkau? Pia imammu. Pia imammu, yakni masa muduk tah dunia tu, muduk turut siapa dia? Muduk ikut siapa? Kalau masa kita duduk tah dunia ni, Quran kita tak biasa baca, kita tak biasa belajar, tak biasa mengaji tafsir Al-Quran, tak pada langsung, bime-bime takut nak jawab Al-Quran imami tak boleh. Tu ya. Sabi Allah dia muruk kaca tu mengajilah ilmu usul, ilmu fiqh, patut selagi ilmu tasawuf untuk nak menyucikan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dikatakan iman, Islam dan ihsan. Tu dia ni. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wala quwata illa billah. Tu dia. Ngaji usul nak betul pegangnya, ngaji fiqh nak betul amalan, ngaji tasawuf nak betul hati dengan Tuhan. Dia betul 3 ni selamat kita. Tu dia. Nak boleh masuk syurga kena betul 3 weh. Kena betul 3 perkara. Betul pegangnya, betul amalan, betul hati dengan Tuhan. Satu betul pegangnya, we kena dengan jalanan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua betul amalan, we kena wisah. Kalau semaya pun kena, kalau puasa pun kena, dengan rukun syarat mana, we kena berlaku. Tu dia. Dan yang ketiga ngaji tasawuf, nak betul hati dengan Tuhan. We niat, we ikhlas, we betul kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak keluarnya ujub, nak keluarnya riya, sum'ah, nak keluar apa habis tu. Tu dia ni. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tu dia. Kama dia sama ayat kata wattakhadallahu Ibrahim khalila. Masya-Allah. Ninglah orang lebih, masya-Allah ni. Orang yang lebih, orang yang mana diakad oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu orang lebih sungguh. Siapa dia orang lebih sungguh? Ialah mereka yang diakad oleh Allah. Kalau mereka yang diakad oleh manusia tu belum tentu dia lebih tak lebih. Napa tu? Manusia yang lebih sungguh, mana-mana manusia yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu daripada manusia yang Allah Taala angkat ialah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka Allah Ta'ala akad Nabi Ibrahim ni siapa setara mana? Siapa Allah Ta'ala beri jiha kepadanya dengan kata khalilan, yang dikatakan khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan telah mengambil oleh Allah Ta'ala akan Nabi Ibrahim itu perbuat khalil, pilihan yang bersih, mahabbah semata-mata. Allahu Rabbi. Allah Ta'ala pilih hamba dia yang bernama Ibrahim ni jadi Khalilullah.
Jadi kekasih dia. Jadi sayapik dia kata mudah-mudahan. Jadi kekasih dia. Jadi khalil dia. Allah ni siapa yang akad ni? Allah Subhanahu wa taala yang mengakad Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka sebagaimana kita maklum Nabi Ibrahim ni dengan sebab Allah Taala mengakadkan dia siapa jadi martabat Khalilullah dengan sebab 2-3 perkara yang kita maklum tu. Mana? Yang pertama ialah boleh lebihnya Nabi Ibrahim dengan kerana Nabi Ibrahim ni dia mendahulukan perintah Allah di atas semua perintah yang lain. Dia mendahulu hak Tuhan lebih daripada segala-gala kerja lain. Siapa gapo? Siapa Allah Taala suruh sembelih anak sekalipun, dia jangan sembelih anak walaupun anak dia sendiri dia kasih setara mana sekalipun. Ni jiwa Nabi Ibrahim alaihi salam. Anak ni tak ada dah. Ibu bapa ni saya ke anak dia jangan tukar dengan segala-gala. Tak itu. Dengan kereta dia tak tukar dengan anak. Saya ke anak ni. Tak itu. Saya ke anak ni saya sungguh. Dengan kereta 45 buah, rumah 45 pintu, tanah. Ni rumah. Rong rai 45 tepat, tanah 40 rai nak tukar dengan anak dak. Tak tukar dengan anak. Tak itu. Piuk ke kuasa tukar. Tak tukar. Oh, bukan anak kucing anak orang dah yang ni. Oh, tak tukar. Dia mau halal 5 juta. Tak tukar. Dia mau halal 10 juta. Tak tukar. Tak tukar lah dengan anak ni. Saya sungguh. Maka tiba-tiba suruh sembelih. Lepas tu dalam mimpi lah tu. Suruh sembelih. Suruh Nabi Ibrahim tu sembelih anak. Tapi nak wayak kata Ibrahim tu. Dia mendahulukan perintah Allah. Walaupun anak dia saya setara mana. Dia rindu balah mana pun. Dia jauh sembelih anak. Jangan walaupun sembilan anak. Allah Masya Allah wa Masya Allah. Ya jangan walaupun sembilan anak dia sendiri. Tapi akhir sekali sembilan kedak weh. Dia tu nak sembilan sungguh. Tapi diganti dengan seekor kibah. Kibah siapa? Kibah Habil. Bukan Qabil, Habil. Dari syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala cuba teruk. Cuba dengan sembilan anak weh. Dah hati tak sapa nak alih. So, tu tepat lebih Ibrahim. Dan yang kedua tepat lebih Nabi Allah Ibrahimnya. Siapa diakad siapa Khalilullah. Kerana Nabi Ibrahim itu dia tawakal. Dia serah bulat semata-mata kepada Allah. Mana dalil? Masa demo bakar dia. Kerana demo bakar Ibrahim. Apabila demo maklum, demo nyata dah. Kata Nabi Ibrahim itulah orang kata berala dalam kota Raja Namrud. Tu cerita dia kan. Nabi Ibrahim ni hari raya Raja Namrud semua pakak pergi celong belaka. Pakak pergi celong, pakak pergi kelo belaka. Ibrahim tak segdi. Maka dengan mek peluang itulah dia ambil kapal habisnya kekat kau habis. Nyekat kau lah Nabi Ibrahim ni. Maka dengan ringkas cerita ni, apabila dia maklum kata Nabi Ibrahim itulah orang yang merutuh mengkatakkan berhala-berhala yang disembah oleh Raja Namrud. Lalu tu akhir ceritanya jatuh hukum kena bakar Nabi Ibrahim. Allah ambil kayu api banyak nak bakar. Siapa nak tahak gitu tak boleh. Api tu ni panah berdakwah. Siapa kena buat jetak. Kena buat jetak. Dah itu. Kalau biasa nak letak gitu tak pada api kuat berdakwah. Siapa kena jetak. Tapi keramat berkat Ibrahim ni demo jetak tak naik. Gejetak tak naik. Gejetak tak naik. Akhir sekali ayah dia Azar. Gejetak baru naik. Apabila Pak Nabi Ibrahim tu ni jetak lepas tu yun tahak dari api tu muka jatuh dari api. Lalu itulah malaikat mari tanya Nabi Ibrahim. Hei Nabi Ibrahim, mu nak minta tolong gapo kata dengan aku ni? Nak tolong gapo dengan aku ni? Ibrahim kata nak. Hasbi Allah, memadalah aku dengan Allah. Lu siapa? Wa ni'mal wakil, dan Tuhanlah sebaik-baik tempat aku wakil. Hakku ni pada Tuhan ya. Mu makhluk seperti juga. Kalau bukan dengan izin Allah, mu pun nak tolong ku tak boleh. Ning orang panggil tawakal dia
dengan Allah. Kita boleh ayat cerita gitu ya. Hati tak siapa. Ni Nabi Ibrahim ni. Yang pertama, dia mendahului Allah. Yang kedua, dia tawakal kepada Allah. Dan amalan yang tiga Nabi Ibrahim, gapo dia? Boleh siapa akik, siapa mertabak Khalilullah ni. Yang ketiga Nabi Ibrahim, dia ni orang yang sangat memelia kepada tetamu hok mari di rumah. Hak yang tiga ni nampak ada jalan sikit kita ni. Yang pertama nak dulu kerja Tuhan ni, payah semaya lewat semua. Yang kedua nak tawakal betul-betul siapa boleh api berharap Tuhan. Payah, ketah hidung sikit pun pergi klinik lalu lah. Benar tak salah tapi tawakal tak siapa ya. Dua. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim ni dia melia kepada tetamu. Walaupun kenal tak kenal, rapat tak rapat, asal orang mari rumah dia tu dia melia, dia jamu sungguh. Ni sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa ada le rumah waktu beh-beh. Ya ada orang biasa itu. Dia pergi di rumah juga Allah waktu beh habis. Siapa ke sekuh hapak waktu beh. Orang tahu melia dia tak ada nak cek buat rana tu. Ya tu waktu baik sungguh. Ada orang pasal itu. Berzikir tak ada lah mana ada. Zikir tak ada banyak mana. Quran pun jari-jari. Semaya sunat pun kokoh rajin gitulah. Tapi dia orang pergi rumah dia ke Allah Rabbi. Lepas teh susu, lepas teh susu KPO, lepas KPO kape susu. Allahnya jamu sungguh. Adakah pedapur habis waktu baik. Ya ada orang pasal tu. Ada setengah manusia ni sejauh ya. Kedekut pahai. Kedekut sudah pahai Allah tu. Allahu Rabbi. Nak tak om saya. Tadi ya. Apa saya sungguh. Tak ada. Ni Nabi Ibrahim, Allah Taala wik dia Khalilullah dengan sebab tiga perkara tu lah. Yang pertama, dia berdulu kerja Tuhan. Yang kedua, dia tawakal kepada Allah. Yang ketiga, dia sangat melia kepada tetamu orang yang mari di rumah dia. Tu dia nah. Tu Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Musa ni Kalimullah. Nabi Musa tu boleh jihad Kalimullah. Sebab Nabi Musa ni dia boleh bertutur, boleh bertitah, boleh bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu Nabi Musa. Allah Taala lebih ke Musa tu boleh berkecek dia dengan Tuhan. Dah semua ada ayat belaka. Wa kallamallahu Musa taklima tu. Nah, bertuturlah oleh Allah akan Nabi Musa sebagai bertutur tu malah mana? Dia kecek betul-betul dia dengar sifat kalih hak asal ke Allah Taala wak suara patu dia dengar, hak tu kilah di kalangan ulama. Tapi Nabi Musa dengar sungguh. Tu dia dua. Dan Nabi Isa tu ruhullah. Nabi Isa tu digelar ruhullah. Isa tu roh Tuhan. Bukan Tuhan tu ada roh. Bukan Tuhan tu hidup dengan roh seperti kita ni tak. Tapi Nabi Musa geletak Nabi Isa ruhullah. Sebab Siti Maryam ni dia perut besar tak ada apa. Nah Siti Maryam ni dia perut besar tak ada apa. Maka dia perut besar tak ada suami. Nah tiba-tiba ditiup roh masuk lalu dah roh dia. Siapa Nabi Isa ruhullah. Setengah demo pakai gini weh. Siti Maryam ni bini Tuhan. Tok laki dia tu Tuhan. Anak dia Isa, anak Tuhan. Ni pergilah tu lah weh. Nabi Isa anak Tuhan. Allah tu tu Tuhan. Lepas tu Maryam tu bini Tuhan. Lepas tu la kul humay ada. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tuhan tak beranak, Tuhan tak ada pesan tak orang tak beranak dia tak beranak ke orang. Tak ada tok lelaki siapa dia dak belaka-laka. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tu di antara ni. Ada semua depa pakai begitu Tuhan tiga apa ada. Tuhan hak sungguh tu Tuhan, Siti Maryam tu Tuhan, Nabi Isa tu Tuhan. Jadi tiga bedah. Ya lah tu. Allah minta jauh dengan Tuhan. Tu agama yang sesat, agama yang silap. Tu dia. Patuh lebih sekali gak siapa dia weh? Muhammad Habibullah. Muhammad Habibullah. Nabi Muhammad Habibullah. Tak ada dah. Hak paling lebih di sisi Allah ialah Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Pas kalau kita tanya, kita nak ke tak? Allah Ta'ala tu sayang kita. Nak ke tak? Nak tu sayang kita ni. Kalau nak Tuhan tu sayang kita, kena kita tu sayang ke Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita nak Allah Ta'ala tu sayang kita ni, kita turut orang Allah Ta'ala kasih. Sabit tu Nabi kata, fattabi'uni, lo kena sebut fattabi'uni, muturutlah aku, yuhibbukumullah. Kalau mung tu turut aku ni, nascaya mung pa Allah Ta'ala kasih. Sabit kena hidup sunnah. Apa tu? Walaupun Nabi tu mati lama dah, tapi sunnah dah hidup bagi mereka-mereka yang hidup sunnah. Nabi mati tapi sunnah dah hidup. Sunnah Nabi ni banyak. Kalau kita nak Allah Ta'ala tu kasih kepada kita, maka salah satu cara tu gapo dia? Ialah kita kena menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah Nabi tu sangat-sangat banyak. Sama debat peribadi, cara pergaulan dengan jiran, dengan masyarakat, dengan dia tu, semua tu dari sunnah Nabi berlaku. Sebab apa yang berlaku di atas Nabi, semua tu sunnah bagi kita umat berlaku. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Semua yang berlaku atas Nabi, semua tu tauladan bagi kita umat segala-galanya. Maka begitu sedihnya, begitu ruginya manusia ni dengan Nabi dia tak ada dah, jabat saleh tak ada dah, dakat dia tak ada dah, maka sunnah dia tak turut pula dah. Tak terlekat sahabat Nabi dengan dia. Dengan tuan sendiri tak ada bertemu dah, jabat saleh pun tak dah, Nabi baca ketubah pun tak ada dengar, Nabi tak ambil semaya pun tak biasa jadi makmum, tiba-tiba Nabi tinggal sunnah pun kita tak turut. Lepas tu, hak tu tak turut sodah, lepas tu nama Nabi pun tak nak sebut mana. Gapo? Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tu dia ni. Pahala Quran banyak sebut, innallaha yuhibbus sabirin, innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul qanitin, innallaha yuhibbu apa nama ni? Banyak. Innallaha yuhibbus sabirin, yuhibbul mukhlisin, yuhibbus sabirin. Banyak. Nah, Allah Taala kasih kepada orang suka munfiqin, orang suka infak, orang sabar, orang ikhlas, orang tawaduk. Semua tu Allah Taala kasih belaka-belaka tu. Habis itu kama dia akhir ayat kata, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allahu Rabbi. Dan bagi Allah Ta'ala lah barang yang dalam 7 petala langit dan barang yang dalam 7 petala bumi ni, milik dan kejadian dan hamba, ya isyarat. Tiga-tiga lalu dah. Nah, semua 7 petala langit, 7 petala bumi, semua tu milik Allah. Semua tu kejadian Allah. Semua tu hamba Allah Ta'ala belaka-laka. Semua tu hak Tuhan belaka. Hatta hingga kita ni hak Allah. Apabila hak Allah, semua hak kita ia tahu belaka. Nampak tu? Rang arai kong rau Allah Ta'ala rumut. Rau kriat arai, rau nak teng arai Allah rumut. Habis sial sikit tak itu. Setengah demo ni siap dah lah. Hati tak senang. Nak buat baik mana ni, hati tak senang. Kita kena pergi serah, kena pergi cerita, pergi royak kepada tuwe hawa hati kita. Nema huacai rau mi panha, rau tong pai periksaกับเจ้าของหัวใจไปให้ได้ล่ะเสียในเมื่อหัวใจเรามีปัญหาเราต้องไปปรึกษากับเจ้าของหัวใจ bukan nyakit jatuh urut tai tu tak apa lagi mau pita tu. Apabila hati kita ada masalah, hati kita siap adalah, ya Allah, aku ni lalai dengan dunia, ya Allah, hatiku kurang mengingati Engkau, ya Allah, aku penuh dengan dosa, ya Allah, Tuhan, aku kurang ikhlas, ya Allah, hatiku ada masalah ni, ya Allah ni.
Hei Tuhan, hatiku ada masalah. Apabila hati kita ada masalah, kita kena pergi mengadu kepada Tuhan yang buat hati kita. Maka siapa dia yang buat hati kita ni? ใครคือเจ้าของหัวใจของเรา ใครคือเจ้าของหัวใจของเรา Kena siap ni. Nampak tu? Dia jadi Tuhan yang buat hati kita. Siapa dia? ใครคือเจ้าของ Apa dia? Allah ke เจ้าของ Dialah Tuhan, dialah milik semua segala perkara, dialah Tuhan bagi kita. Hati kita siapa dia Tuhan? Allah Taala lah Tuhan bagi hati kita. Maka apabila hati kita ada masalah, kita mengadu kepada Allah. Lebih-lebih lagi boleh puasa nak siapa ni Allah. Amo ya amo sendiri. Dan kita ramai-ramai ni boleh puasa tahun ni kita niat kita azah lalu dah. Kata tahun ni nak kuat sungguh insya-Allah ni. Kita dah pelak banyak tahun dah ni. Lai piแล้วที่เราพลาด banyak tahun dah kita pelak ni. Hak pelak benar-benar tahun lepas. Tahun lepas tu pelak benar. Tarawih, hak tak tarawih pun banyak. Tahun lepas bila kata banyak tak tarawih. Hak tak tarawih tu lah. Hak tarawih tu masya-Allah. Napa dah itu? Hak tahun lepas kalau tanya betul-betul ni. Tahun lepas pia ratik hak tak khatam Quran tahun lepas. Berlaku. Pelah. Tahun lepas kalau siapa dia tak khatam Al-Quran, pelah. Tahun lepas kalau siapa dia tak bangun mayat tahajud nak malam, pelah. Tahun lepas kalau siapa dia tak Jumaat nak waktu pelah. Hak tu pelah je ada tu. Tahun lepas siapa dia tak tarawih, pelah. Pas nak tanya, kita nak pelak pula dah kena tahun ni. Tahun lepas kita pelak semua. Quran pun tak ada khatam, sedekah pun tak ada banyak. Oh pelak banyak. Maka tahun ni kita nak pelak pula kena. Sabit tahun ni you kena insya-Allah jaya pelak. Kena peluk tahun ni. Patut sah lagi. Bulan puasa ni ya bulan lebih, bukan bulan Ramadan. Sabit kena luar biasa. Kalau bulan lain kita bangun pukul 5, bulan puasa pun bangun pukul 5, tak ada beza bulan puasa dengan bulan lain. Bulan Ramadan kita bangun orang baik subuh. As-salatu khairum minan naum. Leda biar tu bangun. Lepas tu bulan puasa pun bangun biar tu juga. Tak ada beza. Bulan puasa gena-gena sejam belum subuh kena bangun. Kalau kita tak boleh bangun sejam belum subuh, tak ada beza bulan puasa dengan bulan lain. Bulan lain kita tak baca mana Quran. Tiba-tiba bulan puasa pun tak baca juga. Tak ada beza bulan puasa dengan bulan lain. Bulan lain tahajud kita tak semaya. Lepas tu bulan puasa pun tak semaya juga. Tak ada beza bulan puasa dengan bulan lain. Apa tu? Cuma saja tempat tak serupa sikit. Ya tak makan. Nah, tu soalah. Bulan lain tu makan tengah hari. Bulan puasa tu dia pun pelat. Lah dia tidur. Maya dah. Tidur tu dia. Ada puluh minit kena bel barulah bangun. Nyanyo. Sabit tahun ni amri akan amor sendiri ni. Tahun ni lah manu insya-Allah kita bersungguhlah tahun. Tahajud, witir, taubat, wudu, hajat, qiyamul lail, wihdub. Lepas tu Quran kurang-kurang kali khatam kena boleh. Lepas tu fak tino mana raya. Orang tino ya tahu hari dia mai apa hari. Orang tino kena buk sikit. Aku tak ada nak khatam mari hari. Tak khatam semua. Ke mai hari 30 hari. Tahu tu darah belak cahja. Apa tu? Orang tino kena kuat lagi baca. Sebab apa? Sebab dia boleh agak. Kalau dia mari 7 hari, dia kena agak kata boleh puasa dia boleh baca Quran ni 23 hari. Maka di dalam masa 23 hari kena buat berapa juz sehari nak khatam Quran. Kita orang jatuh tu sejuz hari tak apa. Sejuz hari 30 hari 30 juz. Ada setengah demo tu hari mula-mula lu tak kelik rumah duk sejik tak reti. Dia kuat. Dia kuat mula-mula. Mula akhir-akhir kau tak nampak. Puasa tarawih tu, 10 malam mula-mula penuh. 10 malam yang kedua setengah. 10 malam yang 3 tinggal 2 sah. Tu poh kecil mana darah tinggi hak cucu tamat ambil.
Tu pun semaya jarang tu kawik tu. Dia. Kemaya apa sesah. Allah Rabbi ya Karim. Kenapa tu? Sabit amoy ak amo sendirilah. Tahaning bala-bala mana kita azai kuat, akik semangat wi tinggi, tahaning segala amalan yang sepatut buat di bulan Ramadan, aku nak kutik buat habis. Kecek mudah-mudah bulan puasa ni supaya dengan tanah sekeping. Ramadan priap semen tanah sekeping. Lepas tu tanah bajo. Ikut tanah penama hidup belaka. Lepas tu buah banyak. Lepas tu dia buat apa tak tanah. Ikut tanah sikit buah banyak. So gapo? Baca Quran satu huruf pun boleh pahala sampai berpuluh-puluh ribu. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Banyak dah pahala dah tu. Di malam doa. Sutra orang gagak. Bis. Oh, banyak dah boleh pahala tu. Apa tu? Sampai orang gagak ni kalau dia khotel Quran ni, banyak kali khotel dah dia tu. Oh, nak suk Fatihah tu apa terik dah. Alhamdulillah. Banyak terik dah dia tu. Maka Allah Taala wi pahala tu dia kira habis. Walaupun hok gagak sekalipun dok bis Allah Taala kira habis. Bis. 3 kali lebih. Kira habis. Allah ni kemurahan Allah Ta'ala. Sabi insya-Allah mudah-mudahan bulan puasa tahun ni kita azai kuat ya Allah. Mula-mula sekali wa ballighna Ramadan. Allahumma tawil umurana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, mu panjanglah umur kami ya Allah. Ya Allah, wi panjanglah umur aku ya Allah. Wi ku dapat jumpa dengan Ramadan ya Allah. Sabi apabila pak dia mau tengok nampak anak bulan, kurang-kurang kita kata alhamdulillah ala ni'mati Ramadan. Ada setengah demo pak nampak nak bulan 1 Ramadan, siap apa tak tahu. Jadi tak ada nak mana dah. Alhamdulillah mujurnya tahun ni aku dah berjumpa pula dengan Ramadan al-Mubarak, masya-Allah. Nampak tu? Pak kita ni duk keranung Ramadan nak kuat ni, lah ni relax. Kalau relax lah ni Ramadan pun tak agak percaya. Kena kuat lah ni dah. Apa dah? Habis tu sebagai apa tu sebagai wis semangat untuk amal sendiri dan untuk kita ramai-ramai, mudah-mudahan kita tu jadi bahasa nampak kau amal ni, Kama di akhir kata wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Dan adalah Allah Ta'ala dengan tiap-tiap suatu, tiap-tiap perkara semua ni meliputi. Semua Allah Ta'ala tu tahu belaka-laka ilmu dia. Semua Allah Ta'ala wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Semua setiap perkara semua tu meliputi habis, atas bawah kiri kanan belakang depan. Semua Allah Ta'ala nampak, Allah Ta'ala tahu segala-gala. Benda halus, benda besar, ringan, berat, jauh dekat, semua tak lepas daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tu dia Dan kudrat kuasa Allah sentiasa Allah Taala bersifat dengan yang demikian itu ni, dengan sifat yang demikian itu, sifat ilmu dan sifat kudrat. Allah Ta'ala senantiasa bersifat dengan sifat ilmu, bersifat dengan sifat kudrat. Allah Ta'ala sangat kuasa, Allah Ta'ala sangat mengetahui. Inilah sifat kesempurnaan yang ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Allah tu dia lah, sahabat kita ni boleh mengaji pun wujud dah. Tak ada kan? Boleh duk berdengar pun tak apa dah. Alhamdulillah, syukur kita dengan Allah. Tak itu. Sampai kau tak berdengar langsung. Jadi galai tahu ke mana hujung dia panggil. Tak kembali ke pangkal jalan lah tu dia. Nak pernah sekat tu dulu dah kitab tafsir ni. Insya-Allah kita sama semula pada kata wa yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihin. Ni nampak nak pergi kepada bab-bab pesaka ni, bab-bab faraid, bab-bab cara bagi pesaka kepada orang perempuan dan juga kanak-kanak. Kerana pada zaman jahiliyah bab faraid, bab pesaka tu ia takwi ke orang betina, ia takwi ke budak-budak walaupun lelaki. Pada masa jahiliyah itu apabila mati pak boleh makan pesaka tu orang jatuh ya. Lepas tu hak besar-besar. Budak-budak dia takwi, siapa anak yatim dia takwi.
Apalagi pula orang betina siapa bining tak boleh makan pesaka. Pak tok laki mati gak klik peri, klik jari 10 itu. Tu zaman jahiliyah. Apabila Islam mari, orang betina boleh makan pesaka. Sampai orang yang tetap dapat makan pesaka 5 orang ni cerak. Tak ada siapa dia dapat mendinding akan dia. Yang pertama anak, yang kedua bapa, yang ketiga ibu, yang keempat suami, yang kelima isteri. 5 orang ni panggil warasah. Balah-balah mana pun kena boleh makan pesaka. Lepas tu banyak mana tu tengok Allah Ta'ala qadar lah. Nampak ni? Habis kata wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa ulumina fid darain amin. Kita baca kitab ni sikit. La ilaha illallah. Bismillah. Faslun dah itu dah. Faslun fi adabil wudu'i. Faslun fi adabil wudu'i. Ini suatu fasal. Ini suatu fasal pada nak menyatakan adab mengambil air sembahyang. Ambil air semaya ni pun ada adab-adab dia. Siapa dia sempurna di air semaya, orang itulah dibawa-bawa siapa sempurna semaya dia. Siapa dia tak sempurna di air semaya dah, maka dibawa-bawa siapa tak sempurna semaya dia. Maka maksud kita sungguh semaya sepenuh. Maka kalau air semaya lagi pun kita tak sepenuh, dibawa-bawa siapa semaya pun tak sepenuh. Maka wuduk pun ada adab-adab dia. Maka dia kata di sini, maka apabila selesai, yakni oleh seorang daripada istinja, selepas daripada istinja sudah siap, maka jangan engkau tinggalkan bersugi. Tu dia ni. Jadi sebelum daripada kita nak semaya gapo ni lepas istinja siap, maka janganlah sekali-kali kita tinggalkan amalan bersugi. Amalan ni banyak orang tak amal. Siapa leh hadis Nabi sebut, orang semaya bersugi dengan orang semaya tak sugi, maka lebih orang semaya sugi tu sampai 70 ganda. Supaya 70 kali dia semaya. Pak lebih-lebih lagi kita orang umur hujung-hujung ni kena ambil cara laba gini. Maka di situ dikilah ulama tu. Kena pakai kayu sugi hak tukar ke hak lain pun tak apa. Maka ada ke ulama kata kita guna dengan beruh gigi pun tak apa dah. Sampai kita lah ni beruh gigi tu lah dah tu. Ke ada tak beruh gigi? Ada dah. Tak ada dah. Dia ni. Sugi tapi hak sunnah sungguh kayu sugi ni. Tu dia. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata as-siwaku. As-siwaku matharatun lil fami wa mardatun lirabbi wa muhiddatun lil basari. Allahu rabbi masyaallah. Nabi kata artinya bersugi itu, bermula bersugi ni menyucikan bagi mulut. Hak nampak cerak-cerak. Dengan sebab kita bersugi, yakni kita beruskan gigi ni dapat menyucikan mulut. Maka bahu mulut ni besar ni, bukan reng lek-lek reng yai ni. Siapa laki bini misalnya tok laki tu besar bahu mulut berdakwah, maka laki tak sebut boleh pergi pasang lah tu. Tak nak do tak hidup juga. Besar buku mulut ni. Sahabat tu ni, dengan sebab kitab sugi ni, dengan sebab kitab sugi dapat menyucikan bagi mulut. Lagi pula mardah, yakni meredakan bagi Tuhan. Dengan sebab kitab sugi dapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sugi itu Allah Taala suka, Allah Taala keni, Allah Taala redha, masya-Allah wa masya-Allah. Dan lagi pula dan menerangkan ini dan mencerahkan bagi mata. Dengan sebab kitab sugi dapat mencerahkan mata. Ya gigi tu ia ada berkaitan dengan mata.
Gigi ni ia ada berkaitan dengan mata. Sebab kalau cabut gigi tak nak cara siapa buta mata pun ada. Ia ada berkaitan dua tu. Gigi dengan mata ni ada berkaitan dua tu. Sebab kalau cabut gigi tak nak cara kadang-kadang siapa buta mata. Nak urat mata tengok tak nampak. Dan sebalik kalau siapa dia rajin sugi, orang tu dapat mencerahkan mata. Maka mata ni kita kecil muda-muda kalau suruh pilih, telinga, mata, gapo kaki, tangan, mata mahal sekali. Dia mata tak nampak, tak gagal. Duit ada 10 juta, 50 juta, rumah 45 lapis. Dia mata tak nampak, supaya taruh nikmat dah. Maka salah satu cara untuk mencerahkan mata tu gapo dia bersugi. Hak Nabi ayat dah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata salatun bisiwakin. Ni ada ni. Salatun bisiwakin afdalu min 70 salatin bila siwakin. Artinya satu semaya yang bersugi itu, kita semaya satu semaya dengan kita bersugi terlebih afdal, terlebih baik daripada 70 semaya dengan tiada bersugi. Orang ni dia semaya, patu dia bersugi belum semaya. Orang ni dia semaya tapi tak bersugi. Dia ni hak tak bersugi, dia semaya 70 kali dengan hak bersugi semaya sekali, lebih hak bersugi lagi. Riwayat Imam Al-Baihaqi, walaupun hadis dhaif tapi min fadilah amal. Dan selagi orang pakai sekali serba, walaupun tak sampai martabat sahih tapi min fadilah amal. Orang semaya pakai serba terlebih baik daripada tak pakai serba 70 ganda lagi. Pakailah kasih serba ni. Tak boleh mau tak alai, molek baru. Wangi babo molek. Nampak lagi? Sabit kasih serba buat ajak-ajak mula-mula tak bau tak pernah mula-mula. Wak boleh lalu pelak demo juga. Ya ada kantau ni yo. Mula-mula kita sakut bau wak jadah tak apa. Mula-mula wak boleh lalu tak 38 suka demo juga. Mula-mula kita tak bau wak sejadah. Lepas tu lama-lama kita wak sibar tak bau. Lepas tu lama-lama kita wak kelubang. Dia lama-lama wak kelubang. Lepas tu lama-lama belik. Tak apalah. Kelagi belik lalu tu pelak demo juga. Tak itu. Tapi pelak gapo sunnah Nabi lagi. Tapi pendek katanya kita orang jati ni molek lah belik serba belik serba molek. Kamar dia katanya banyak hadis Nabi ni. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, dia katanya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Ni hadis sahih rawahul Muslim. Ni sahih. Ni hadis ada sebelah kitab Sahihul Muslim. Ia kata laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya tana, artinya jikalau tiada bahawa kesukaran, yakni kesusahan atas umatku, kalau tak jadi susah di atas umatku lah, Nabi kata, nescaya ku suruhkan, yakni nescaya aku suruh akan mereka itu umatku dengan bersugi pada tiap-tiap sembahyang. Kalau tak jadi susah lah, aku nak suruh umatku tu nak kali nak semaya wib sugi belaka. Lepas tu lagi ni lagi. Orang yang suka bersugi, lagi kita hadis sebut, orang ni dekat-dekat nak mati dia mudah mengucap sebut Allah Subhanahu wa taala. Hak ni lah besar sekali. Dan juga kalau orang ngaji, mengapa mudah ingat? Kalau orang mengaji, hafiz Quran, mengapa mudah ingat? Ngaji kitab, mengapa mudah ingat? Hak paling penting sekali, dekat-dekat nak mati, orang yang beramal dengan bersugi, Allah Ta'ala mudah dia mengucap dekat dengan mati. Di hari ni duk berasa lah, tak bisa bertemu lagi ni. Kita lah. Orang dekat-dekat nak mati, la ilaha illallah. Lepas tu mati. Tak bertemu lagi. Hak dia mau ajar tu banyak. Hak nak mati tu. Hak dia mau ajar tu banyak tepi tu.
hatu la ilaha illallah, hatu Muhammadur Rasulullah, hatu ngucap. Pelai nak mati, pelai. Sore jadi di tepi, lepas tu jangan buat gaduh, dia letih nak mati dah. Lepas tu dia kocok kepala, mati ngah tu. Di tepi la ilaha illallah. Tu. Lepas tu tengok nadi dia, nyawa dia nampak hal. Semula pula la ilaha illallah. Lepas tu buat mulut la ilaha illallah. Mudah-mudahan masya-Allah. Tapi nak cari orang pasal la ilaha illallah, lepas tu kau mati payah bertemu. Maka hadis Nabi sebut, kalau siapa dia yang suka bersugi nak kali nak semaya, dekat-dekat nak mati, orang ni mudah ngucap dekat nak mati. Orang bersugi belum nak semaya. Allah. InsyaAllah lepas ni kita buat amal deh. InsyaAllah deh. Bakal beli. 5 kau ya so tu. Ada mahal, lipat 5 kau ya. Apa tu? Ngapruh gigi, ngapruh gigi. Tu nak semaya pak sugi. Ambil sunnah Nabi insya-Allah. Kita nak cari dah, nak cari. Akan lagi berkah. Dia ni. Ginilah kita tak lewat seumur pun lama-lama sekali beda. Kerana kita ngaji kita amal. Bersugi ni. Tempat kita nak menaftur tu, dekat-dekat nak mati boleh mengucap. Allah masya-Allah wa masya-Allah. Tu dia tu. Tetapi suruh sugi pun ada tapi weh, ada tapi. Tetapi jangan bersugi pada ketika puasa. Bila tu? Kemudian daripada gelincir matahari. Kerana yang demikian itu, demikian bersugi itu makruh. Bukan haram, makruh. Dan kemudian daripada itu, kemudian daripada bersugi itu, maka engkau duduk pada tempat yang tinggi padahal menghadap kiblat. Lepas tu menghadap kiblat supaya tiada kena akan dikau kepercikan air. Lepas tu dan baca olehmu. Lepas tu baca doa ni. Lepas pada sugi tu baca doa ni. Maka doa ni doa yang dibaca oleh Imam Al-Ghazali. Ni bukan hadis, tapi doa ni yang dibaca oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Ya tana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Tu dia ni. Kemudian maka basuh kedua tanganmu. Kena semula dah. Ni pergi ke cara Pak Ismail Sosora ni. Cuma dibaca sana lah. Belum pada kita nama Ismail ada doa yang dibaca oleh Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad bacana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Jadi Imam Ghazali ni belum daripada dia nama Ismail nak basuh tangan, dia baca doa ni. Tu dia ni. Rabbi ya Allah, Tuhanku, a'udzubika, aku minta pelindung dengan engkau ya Allah, minta pelindung, minta jauh min hamazatis syayatin, daripada gangguan syaitan. Dia setan nama nak ganggu minta jauh. Wa a'udzubika rabbi ay yahdurun, dan aku minta pelindung dengan engkau ya Allah, Tuhan yang ay yahdurun, bahawa datang mereka itu syaitan. Jadi minta masa kita Nabi Ismail ni minta berjauh daripada gangguan syaitan. Sebab syaitan ni Allah belum daripada nak masuk Ismail tu mai dah ganggu dah. Masuk Nabi Ismail dah karu dah syaitan ni. Tu syaitan tu kadang-kadang pi orang komak pi tu nyawa pasal nak masuk jam pandailah kau tu. Syaitan tu segenap pekak, segenap tahan nak tipu belaka. Lebih-lebih lagi bulan puasa, walaupun dia kena ikat tapi dia tahu boleh. Ni syaitan tawik dia ni, tu kena ikat wasufidatis syayatin, tapi dia tahu boleh. Sudah siap kita makan apa? Buka puasa semai puasa syaitan tu. Crying ya tu mai hati tu. Tak kata terus ha. Ya Allah masuk hati dah. Ya tu nak. Ayatคืนนี้ ไม่ต้องไปตราเวห์นะครับ kita berharap sahabครับ betul. Khabar dah lah tahu tu. Pada kau kita main mikir hati. Malam esok ada lagi tarawih. Apa bakal malam esok lalu. Saya tahu dah tu.
Ya perasa bete, memberai. Ken puni to. Molek-molek sok pula. Molek sok dah lagi kaceno. Hak tu tak apa lagi. Hak duk tengah duk semaya ni, duk semaya molek-molek sejak ni. Setan duk tu lagi tu. Oi, mu duk galik ngah semaya nu, somtam camut lao nu. Kepuk camut lao. Tu dia. Dia pa sungguh weh, setan pandai sungguh. Somtam camut lao. Tipu makmu hang lagi tipu tu email sia. Hak tu cepat ah. Ya, tipu makmu tak apa tu besok dia, mai tipu tu email. Pak mai pak. Tu email reu-reu noi somtam camut lao, somtam sedap tu. Tu email pun nampak somtamnya cepat sampai kul huter warakaat. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Patut ayat dua pula, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah juga pelang makmu cepat dah. Ini dia ni Allahu Rabbi, masya-Allah ni. Jadi itulah nak ayat katanya setan ning masa kita ambil esmaye main tipu dah weh. Setan lah mana nak kita rugi. Mak ikutlah kau jalan mana pun. Mek esmaye pun nak rugi. Rugi segala-galanya. Sabit tu nak masa kita ambil esmaye insya-Allah dengan cara pelaik kita ke royak pada minggu akan datang ni. Cuma nak ambil sekarang aja. Masa kita ambil esmaye ni jangan sama sekali kita kecek. Banyak orang kita ambil esmaye bela-bela kecek bela-bela. Tak leh. Bukan tak leh tu haram dak makruh. Tak sah kata kecek biasa. Kalau orang wis halal tak jawab halal pun tak apa lagi. Ning besar tawajuh dengan esmaya. Nak royak kata besar tak besar tawajuh. Kita ambil esmaya ni siapa orang wis halal kalau tak jawab tak apa. Bahkan kalau jawab makruh. Sebab apa? Orang tengah-tengah dah ambil esmaya, orang wis halal tu makruh wis halal ke orang ambil esmaya. Orang wis halal tu pun. Tengah-tengah demo ambil esmaya, kita wis halal tu makruh. Tak silap lagi kita ulama sebut. Pas kita orang jawab pun makruh juga. Hak tu tak apa lagi mek ismaya. Kalau orang dobel, kita mek ismaya dia mobel. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawab be pak tak nak jawab be tu mek ismaya. Ni nak tahu besarnya tawajuh kita dengan ismaya. Tak sah kata jawab be, tak sah kata jawab salah. Hak mari tepi tanya, "Hei, kerak berapa lah ni weh?" Tu kan mek ismaya. Allah tak naik dah. Hagar duk turun situ tapi sekerak kau naik muka banyak gundi. Hagar kau turun. Patu nyamuk dah getah weh. Allah nyamuk Allah. Pepadah dah mari. Duk kecek tengah-tengah mek semaya tu. Pas pia jadi betul nak pia takbir tu. Allah saja ku semaya sekerak. Tu baik ku sekerak dah. Ya teringat muka kecek ku mek semaya tu. Tu kata takbir pun ingat ke sekerak, pia-pia semaya tu pula. Bila ni sekerak nak mahal ni. Ya mari. Apabila kita kecek tengah-tengah mek semaya ni, kadang-kadang ia terbawa-bawa siapa kita semaya. Ia terbawa-bawa siapa kita semaya. Sampai masa kita ambil semaya, ia suruh duk dia lepas tu kita tawajuh dengan semaya. Insya-Allah ni. Pada banyak lah ni mek semaya bela-bela, kecek bela-bela, buah bela-bela, bahau ngatik bela-bela. Sabit semaya tak keramat. Sabit semaya kita tak sebenar. Semaya lagi dah ada bahau bela-bela. Bahau tengah-tengah dia semaya. Hak tu tak apa lagi. Bahau bela-bela duk Galilea. Hak tu berat benar. Apa tu? Duk Galilea kubur tu duk bahau lagi. Apa dah? Ada bela-bela hoyak ni. Allah Rabbi. Bela-bela duk Galilea kubur dah lagi duk mengupak kau orang. Gaduh-gaduh liya kubur tu. Liya hak mati sana ke liya tak tahu. Ni dia ni Allahu Rabbi. Boleh lagi Galilea kubur duk suka boleh lagi. Ni kita tak serah sabit Nabi kata hadis, "Lau ta'lamuna ma'alamu la duhiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Nabi kata hadis, kalau mung tahu supo ngaku tahu, nak caya mung tu suka sikit mung tu teriak banyak, lebih-lebih lagi apa nak berlaku le kubur tu. Hak kita nampak lubang gitu aja. Tapi hak Nabi kita nampak 7 lubang daripada hawa api dengan aku. Hak nanti nak selam manusia yang tak ada amal tak kala dia mati. Ning dalam kubur ni ada 7 lubang dalam kubur. Kita nampak so aja. Tapi apabila pak orang tanya kamu gapo kelik siap,
Ada hufratum min hufarin niran. Ada 7 lubang nanti nak selah asak daripada dengan kau nak mana nak bakar dah orang dalam le kubur. Atas bawah kiri kanan belakang apa ni nak mai selah dah dia le kubur. Sabit tu Nabi kata, kalau mu tahu supaya aku tahu ni, mu tak berani suka masa duk kubur. Tapi kita dak bergalak bela-bela, buah bela-bela, bau tak bela-bela. Bela-bela tunggu kubur ni galau. Tak jadi mau izah mana. So-so ni hidup kubur, baca gak. Klay, ni buah bela-bela, bohong bela-bela macam-macam. Sabit setengah tempat ni, amu setuju. Masya-Allah ya wak, ya tahu hidup ramai-ramai takut kecek. Ada setengah tempat ni. Ya pasang bagi. Masuk rolah 4 jam tu kubur sehari semalam ni ya tak. Masuk setengah jam. Sore dia. Cukup jam tu baik. Hak lagi pula. Tu baru baca sungguh. Kau tak baca sungguh ke ya sore dia. Nampak tu? Ada setengah kampung buat balas tu. Amu setuju benar-benar. Nampak tu? Kurang-kurang 2 orang. Dia siapa ramai takut kecek. Lepas tu kafe gapo ya tak witok situ. Oh tak ada lapar setengah jam. Ya setengah jam. Gi baca moga geruk gile ya ramai juga Gi baca setengah jam cukup pak tu baik. Hak lagi pula. Jadi baca semua. Kalau gi siapa 45 ni siapa 5 belaga tu habis. Payah hotel tu baik tak kubur. Nampak dah tu. Sebenarnya kubur 2. Yang pertama nak kita orang hidup tu ingat mati. Yang kedua, nak tolong baca pahala ke orang mati. Pas tiba-tiba hidup saja tak baca kena buat. Tak ada arti hidup tak tu. Ya 2 perkara. Kita pergi kubur 2 perkara. Yang pertama, nak kita orang hidup tu ingat mati. Kata kita sikit lagi pun kena duduk dalam kubur sepening. Tapi sebalik duduk suka. Tak ada baca apa. Tak ada arti. So, yang kedua tak ada baca apa. Kena saja. Tak ada arti. Sampai boleh ubah kita ubah lah. Waklah mana pakat pergi baca. Lepas tu pakat betul ni. Sampai ada setengah tempat tu ya gile. Gile lah nak. Pergi baca sore 2. Habis. Tu baik. Hak lagi pula. Gile. Tu baik. Jadi tak kecek banyak lah. Dia sampai 45 ni. Dia tak lagi nak kecek. Apa mula cuek. Mu tak ada khabar ke? Mula. Mu tak ada khabar ke? Lepas ni pun gapoh. La apa panggil dah. Dia tarik la panggil dah. La mung ni kat la panggil pula. Orang dah uyuh rata dah. Tapi tempat belak tu mana? Wasbah dak pergi. Tu dia. Mulut dah kecek rata tapi wasbah dak pergi. Pop. Berapa dah mengatik weh? Dekat dah dengan 1000. Dekat dengan 1000. Kok mana? Allah neh, patut jaga neh. Maka sekat tu sajalah neh. Maka insya-Allah kita sama semula kita hidayatus salikin kita ni nak royak semula tu nak setak daripada basuh tangan dah. Setak di basuh tangan, basuh muka, basuh siku patut nak baca gapo, nak ingat gapo kok mana adat dia, habis dia ayat kita ni. Insya-Allah minggu depan wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kama dia ada silap salah sikit sebanyaklah mana harap maaf. Lepas tu pentingnya kita bakal amal lah. Mudah-mudahan semaya kita ni sempurna, semaya kita sempurna. Ingat semaya kita nak sempurna terhati di atas semaya sempurna. Kalau semaya kita tak sempurna, semaya pun tak sempurna. Maka siapa dia mati semaya tak sempurna, orang tu masalah dia lepas dia mati. Masalah lepas dia mati. Maka yuk mula-mula nak wis penuh semaya kena sepenuh di semaya dulu. Maka semaya wis penuh mula-mula sekali mau ada malam ni jangan kecek. Dia kena tawajuh masuk semaya. Tu dia nah. Maka sekatulah wallahu subhanahu wa ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم صعبنا في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله تقبل يا كريم. أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر